Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 ingin membentangkan tajuk 6 iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu saya sendiri Nur Syahira binti Mahmud. Yang kedua, saya Datuk Afifah binti Rosmani. Yang ketiga, Siti Nur Masyitah binti Abdul Halim. Yang keempat, Muhammad Idham Daniel bin Johari. Yang kelima adalah Muhammad Alif Haziq bin Ayub. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebagaimana kita ketahui, peristiwa Isra' dan Mi'raj ialah mencatatkan peristiwa penting dalam kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj mengandungi sesuatu yang amat menakjubkan kerana ia tidak sama dengan cara perjalanan ditempuhi oleh manusia biasa. Peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan pulang ke Mekah pada malam yang sama. Perjalanan Isra' dan Mi'raj ini telah ditemani oleh Malaikat Jibril dengan menggunakan burak. Peristiwa Isra' dan Mi'raj telah berlaku pada sebelum hijrah pada tahun 10 kenabian atau selepasnya. Peristiwa Isra' dan Mi'raj merupakan satu mukjizat yang besar yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana belum pernah ada manusia di muka bumi ini yang melalui perjalanan seumpama itu. Baginda bukan sahaja diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan baginda Rasulullah telah diangkat sehingga ke Sidratul Muntaha yang mana melepasi langit ketujuh. Okey, sebelum terjadinya peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah telah menghadapi banyak ujian yang sangat berat, terutamanya tantangan hebat dalam usaha dakwah. Antaranya, baginda telah diusir dan ditolak oleh penduduk di Taif. Rasulullah juga kehilangan dua insan yang sangat disayangi dan sangat penting dalam hidupnya, iaitu isteri kesayangan baginda iaitu Siti Khadijah serta bapa saudaranya yang banyak membantu baginda iaitu Abu Talib. Okey, kita pergi kepada perjalanan Isra'. Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Malaikat Jibril AS dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menunggang burak. Sebelum baginda memulakan perjalanannya, hati baginda, dada baginda telah dibersihkan oleh Malaikat Jibril AS dengan menggunakan air suci Zamzam. Sepanjang perjalanan baginda, apabila sampai tempat-tempat yang tertentu, Rasulullah telah diarahkan oleh Malaikat Jibril supaya berhenti dan bersembahyang sebanyak 2 rakaat. Antara tempat-tempat yang berkenaan ialah negeri Tabi'ah, tempat di mana Rasulullah SAW akan melakukan hijrah. Bukit Tur Sinai iaitu tempat Nabi Musa AS menerima wahyu daripada Allah. Baitul Laham, tempat Nabi Isa AS dilahirkan. Seterusnya adalah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, baginda telah menyaksikan berbagai perkara. Antara peristiwa yang telah baginda lihat iaitu baginda telah melihat kaum yang sedang bertanam dan terus menuai hasil tanaman mereka. Apabila dituai, hasil buah yang baru keluar semula seolah-olah belum lagi dituai. Maka Malaikat Jibril pun berkata kepada Rasulullah SAW bahawa itulah kaum yang berjihad fi sabilillah. Seterusnya ialah baginda telah melihat sekumpulan orang yang sedang memecahkan kepala mereka. Setiap kali dipecahkan, kepala mereka sembuh kembali, lalu dipecahkan semula. Demikian dilakukan berkali-kali. Oleh itu, Malaikat Jibril pun berkata kepada Rasulullah SAW, itulah orang yang berat kepala mereka untuk sujud, iaitu solat. Seterusnya, baginda telah melihat satu kaum lelaki dan kaum perempuan yang memakan daging mentah yang busuk, sedangkan daging segar ada di sisi mereka. Maka Malaikat Jibril pun berkata kepada Rasulullah, itulah lelaki dan perempuan yang melakukan zina. Seterusnya adalah baginda telah menyaksikan mulut-mulut mereka seperti mulut-mulut unta dilontarkan ke dalam rahang mulut mereka, ketulang-ketulang api neraka buat harimau keluar dari dasar neraka, keluar melalui dubur mereka. Maka Malaikat Jibril pun berkata, itulah pemakan harta anak yatim. Yang terakhir ialah baginda telah menyaksikan pemakan riba dengan perut-perut yang besar. Kerananya mereka tidak berupaya bergerak dari tempat-tempat mereka. Keluarga Fir'aun melalui di hadapan mereka dan melanyak mereka dengan tapak kaki. Maka itu adalah peristiwa yang telah baginda lihat. Setibanya Rasulullah SAW tiba di Masjidil Aqsa, Rasulullah turun dari burak, kemudian masuk ke dalam masjid dan mengimamkan sembahyang 2 rakaat dengan segala anbiya dan mursalin menjadi makmum. Okey. Seterusnya adalah Rasulullah telah
telah dipersembahkan 2 minuman oleh malaikat Jibril, iaitu susu dan arak. Maka Rasulullah pun memilih susu lalu meminumnya. Kata Jibril, baginda membuat pilihan yang betul. Jika baginda memilih arak, nescaya ramai umat baginda akan menjadi sesat. Perjalanan Mi'raj. Rasulullah SAW di Mi'raj di malam yang sama dari Baitul Maqdis. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah SAW melewati 7 lapisan langit dan bertemu dengan beberapa nabi pilihan Allah. Ia harus melewati lapisan-lapisan langit tersebut sehingga akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Talaq ayat 12 yang bermaksud Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Berikut penjelasan tentang kisah perjalanan Rasulullah SAW pada ketujuh langit yang perlu ditebus beserta penghuninya. Di langit yang pertama, Rasulullah SAW dipertemukan dengan Nabi Adam AS. Pertemuan itu dihiasi dengan Rasulullah dan Nabi Adam bertegur sapa. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya. Di langit yang kedua, Rasulullah SAW dipertemukan dengan Nabi Isa AS dan Nabi Yahya AS. Di langit yang kedua ini, kedua-dua pun bersikap ramah kepada Rasulullah SAW. Tak hanya itu, mereka pun mendoakan kebaikan untuk Rasulullah sebelum Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Di langit yang ketiga, setibanya di langit yang ketiga, Rasulullah dipertemukan dengan Nabi yang merupakan manusia tertampan di dunia dan tertampan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah ia? Ia adalah Nabi Yusuf AS. Dalam kesempatan itu, Nabi Yusuf AS ni memberikan sebahagian ketepanannya kepada Rasulullah. Tak lupa ia juga mendoakan kebaikan untuk Rasulullah seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya sebelumnya. Seterusnya, di langit yang keempat, Rasulullah SAW dipertemukan dengan Nabi Idris AS. Ia merupakan Nabi yang terkenal sebagai seorang Nabi yang diberikan anugerah berupa pengetahuan. Selain itu, ia juga merupakan manusia pertama yang mengenal tulisan. Di langit yang kelima, Rasulullah SAW dipertemukan dengan Nabi Harun AS. Nabi Harun ni dia merupakan saudara kepada Nabi Musa AS yang selalu mendampingi Nabi Musa ketika berdakwah kepada kaum Bani Israel. Ia juga hadir ketika Nabi Musa ni mengajak Raja Fir'aun untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di langit yang keenam, di langit ini, Rasulullah SAW mendapat sambutan yang hangat dari Nabi Musa AS. Sambutan tersebut diberikan selayaknya sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Nabi Musa pun mendoakan Rasulullah agar selalu mendapatkan kebaikan dalam setiap urusannya. Di langit yang ketujuh, di langit yang terakhir, Rasulullah dipertemukan dengan Nabi Ibrahim AS yang dikenal sebagai bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim pun mengajak Rasulullah menuju Sidratul Muntaha untuk nantinya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidratul Muntaha digambarkan sebagai pohon dengan keindahan yang tidak ada bandingnya dan tidak pernah terbayangnya sebelumnya. Di pohon inilah Rasulullah berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat ini, Rasulullah pun mendapatkan perintah untuk menjalankan ibadah solat wajib 5 waktu dalam sehari. Begitu mulianya Rasulullah SAW apabila setiap para anbiya yang berjumpa baginda pasti akan mengucapkan selamat datang dan mendoakan untuk baginda. Seterusnya, selepas perjalanan Isra' dan Mi'raj. Selepas perjalanan itu, Rasulullah SAW menceritakan perjalanannya kepada kaum Quraisy. Tetapi kaum Quraisy ni dia tak percaya kata-kata Rasulullah ni. Sebab apa? Sebab bagi mereka mustahil perjalanan Rasulullah SAW ni mengambil masa 1 malam sahaja dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Sebab apa mereka tak percaya? Sebab perjalanan tersebut daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis ni mengambil masa yang lama. Tidak kurang daripada 2 bulan. Sebab tu kaum Quraisy ni tidak percaya apa yang Rasulullah SAW katakan. Seterusnya, kaum Quraisy pun bertanya Rasulullah SAW supaya menggambarkan rupa bentuk Baitul Maqdis. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala ni membuka penglihatan Rasulullah sehingga ternampak Baitul Maqdis.
Seterusnya, Rasulullah juga menceritakan unta-unta yang akan tiba dan menyifatkan unta yang akan mendahulu kafilahnya. Maka, segala yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ini adalah benar. Tetapi kaum Quraisy masih angkuh dan ingkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fazi bin Ayub, nombor metrik 068305, akan menyambung perbincangan yang seterusnya yang bertajuk Pensyariatan Solat 50 Waktu. Sebagai seorang Muslim, kita harus mengetahui bahawa di dalam peristiwa Isra Mi'raj yang mulia ini terdapat satu peristiwa yang mengagumkan, iaitu pensyariatan solat. Dan insyaAllah saya akan membahas sedikit sebanyak tentang kisah pensyariatan solat ini, insyaAllah. Rasulullah SAW telah dibawa bersama dengan Malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha yang terletak melepasi garisan langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah. Dan setelah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, fa'auhallahu ilayya ma auha, maka Allah pun mewahyukan kepadaku apa yang ingin diwahyukan. Fafaradu alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa laylan. Allah pun mengfardukan ke atas Nabi Muhammad SAW solat 50 waktu sehari semalam. Dan setelah Nabi Muhammad SAW mendapat pensyariatan tersebut, Nabi Muhammad SAW turun ke bumi, dan di dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa AS di langit yang ke-6. Faqala Musa, maka Musa pun bertanya kepada Rasulullah SAW, ma farada rabbuka ala ummatik, apakah yang diperintahkan ke atasmu? Maka Rasulullah SAW menjawab, aku diperintahkan solat 50 waktu setiap hari. Setelah mendengar kata-kata Rasulullah SAW, Nabi Musa pun berkata, irji' ila rabbik fas'aluhu takhfif, bertemulah kepada Allah dan mintalah agar dikurangkan. Setelah mendengar kata-kata Nabi Musa AS, faqala faraja'tu ila rabbi faqultu ya Rabb khafif ala ummati, maka Nabi Muhammad SAW pun berkata, wahai Tuhan, ringankanlah bagi umatku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun mengambil daripadanya 5 waktu. Setelah itu Nabi Muhammad SAW pun turun untuk bertemu dengan Nabi Musa AS dan menceritakan kepadanya. Setelah itu Nabi Musa AS mencadangkan agar jumlah itu diringankan lagi, dan begitulah seterusnya berulang kali sehingga waktu tersebut berkurangan menjadi 5 waktu. Setelah Nabi Muhammad SAW turun untuk bertemu dengan Nabi Musa AS dengan membawa pensyariatan solat 5 waktu dan menceritakan kepada Nabi Musa AS, dan setelah itu Nabi Musa mencadangkan lagi agar jumlah tersebut diringankan. Namun baginda Muhammad SAW merasa amat malu untuk memohon diringankan berulang kali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan baginda Muhammad SAW redha serta akur menerima perintah solat 5 waktu sehari semalam. Seterusnya kita bergerak kepada 3 reaksi selepas mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj oleh Rasulullah SAW yang cuma mengambil masa 1 malam. Antara 3 reaksi tersebut ialah, yang pertama, golongan yang membenarkan, yang mana apa yang diperkatakan oleh Rasulullah dan terus beriman dengan baginda, sebagaimana reaksi yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau adalah orang pertama yang percaya. Yang kedua ialah golongan yang mahu menguji Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang sukar dijawab. Contohnya, berapakah tiang di dalam Masjidil Aqsa? Dan ada juga sebahagian yang bertanya, bagaimanakah rupa Allah? Begitulah soalan-soalan yang diajukan kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga ialah golongan yang mempersendakan Rasulullah SAW dan menyatakan baginda ahli sihir dan gila. Ada juga golongan yang sebelum ini mereka memeluk Islam, lalu mereka murtad kembali. Seterusnya peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Abu Bakar digelar As-Siddiq.
Gelaran As-Siddiq telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq adalah kerana sikap dan pendirian beliau yang begitu teguh dalam membenarkan kata-kata Rasulullah SAW ketika berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika itu, sebaik sahaja Rasulullah SAW selesai melakukan Isra' dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seterusnya naik ke 7 petala langit di Sidratul Muntaha dan kemudiannya kembali ke Baitul Ma'mur di Mekah pada malam yang sama pada 27 Rejab pada tahun ke-11 selepas baginda dilantik menjadi Rasul, iaitu 3 tahun sebelum hijrah. Segolongan orang yang tidak mempercayai apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW kemudiannya pergi menemui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mendapatkan, untuk mendengarkan, untuk mengetahui pendapat beliau sendiri mengenai dakwaan yang dibuat oleh Rasulullah SAW itu sama ada benar atau sebaliknya. Setelah mereka pergi menemui Sayyidina Abu Bakar, mereka menyangka bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kali ini akan mendustakan kisah yang langsung tidak masuk akal pada fikiran mereka. Setelah pertanyaan itu disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau pun bertanya, adakah Muhammad berkata begitu? Lantas golongan yang tidak percaya ini berkata benar. Lalu Abu Bakar berkata, jika Muhammad berkata begitu, maka sungguh benarlah apa yang telah diceritakannya itu. Lalu golongan yang tidak percaya ini berkata, engkau percaya wahai Abu Bakar bahawa Muhammad sampai ke tanah Syam lebih sebulan perjalanan dan pulang malam semalam? Maka Sayyidina Abu Bakar pun menyahut dengan tegas membalas soalan kaum yang tidak mempercayai kerasulan Nabi itu. Benar, aku percaya. Malah lebih daripada itu, aku percaya kepadanya. Aku percaya akan berita dan langit yang diberikannya itu, baik pada waktu siang maupun pada waktu malam. Begitulah tingginya keimanan Abu Bakar As-Siddiq kepada Allah dan Rasulnya. Lantaran itu, ada yang mengatakan kunyah, iaitu gelaran yang diberikan kepada Abu Bakar adalah As-Siddiq, iaitu membenarkan kerana beliau membenarkan segala apa yang diperkatakan oleh Nabi SAW walaupun di saat masyarakat sekeliling Nabi SAW menafikannya. Pengajaran dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku selepas Nabi Muhammad SAW dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tetamunya setelah diuji dengan pelbagai ujian. Kesukaran dan kesakitan Nabi Muhammad SAW diganti dengan kegembiraan. Peristiwa ini bukan hanya satu kisah pengajaran, namun merupakan satu perjalanan keimanan, ketakwaan dan kehambaan. Berdasarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita memperoleh pelbagai pengajaran berharga yang terkandung di dalamnya untuk direnungi serta dihayati. Antara pengajaran tersebut ialah, yang pertama, manusia harus sentiasa mengadakan hubungan dengan Allah, baik dikala ditimpa kesusahan maupun dikala mendapat kesenangan. Ini kerana hanya Allah yang berkuasa memberi pertolongan, menghilangkan segala kesedihan, duka cita dan kesusahan pada diri manusia. Sebagaimana yang diceritakan, Nabi telah ditimpa beberapa musibah sebelum terjadinya Isra' dan Mi'raj. Dalam keadaan demikian, datang perintah untuk Isra' Mi'raj, iaitu berhadapan dengan Allah SWT. Ini memberi pengajaran kepada kita agar mendekatkan diri kepada Allah sewaktu didatangi musibah dan pelbagai permasalahan dalam kehidupan. Caranya ialah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, di samping terus meningkatkan ketakwaan dan amal ibadat. Yang kedua ialah menjauhi perkara mungkar dan maksiat. Semasa perjalanan Isra' dan Mi'raj, tepatnya sewaktu Nabi diajak meninjau keadaan neraka, baginda ditunjuk berbagai bentuk penyiksaan dahsyat yang sedang dialami oleh berbagai kaum sebagai akibat daripada segala macam bentuk kejahatan yang pernah mereka lakukan. Misalnya, Nabi diperlihatkan kepada satu kaum yang memecahkan sendiri kepala mereka dengan batu besar. Setelah pecah, ia kembali bertak seperti sedia kala. Nabi juga melihat
pelbagai bentuk penyiksaan lain seperti siksaan bagi pemakan riba, penzina, pengumpat yang suka memfitnah dan lain-lain lagi. Ini semua memberi iktibar supaya kita yang hidup di dunia ini tidak melakukan segala perbuatan tercela itu, dengan juga pekerjaan yang jelas dilarang oleh Allah, kerana begitulah siksaan yang bakal diterima oleh seseorang di akhirat nanti sekiranya perbuatan yang dilarang oleh Allah itu dilakukan. Yang ketiga, perintah solat sebagai suatu bentuk ibadah yang Allah sendiri menggariskan ketentuan mengenainya. Kewajipan solat berbeza dengan kewajipan yang lain seperti puasa, zakat dan haji. Ini adalah kerana kewajipan solat diterima langsung oleh Nabi daripada Allah sewaktu bertemu Allah pada malam Mi'raj, tanpa perantaraan malaikat Jibril. Ini menunjukkan keistimewaan dan kelebihan solat berbanding ibadah-ibadah lain. Dan solat juga amalan yang paling awal dihisab di akhirat kelak. Dengan solat, kita berpeluang untuk berdialog langsung dengan Allah, iaitu ketika bersolat. Yang keempat, anjuran memberi salam. Di sepanjang perjalanan Mi'raj, Nabi tidak pernah lupa mengucapkan salam kepada Rasul yang baginda temui. Ini mengingatkan kita kepada keutamaan memberi salam dan galakkan supaya selalu memberi salam kepada saudara sesama Islam sebagai tanda penghormatan dan mengeratkan hubungan. Yang kelima, Baitul Maqdis adalah harta umat Islam. Bumi Palestin adalah bumi barakah yang menjadi tempat pilihan Allah untuk berlakunya peristiwa penting dalam sejarah, iaitu Isra Mi'raj. Ini membuktikan tanah suci ini dimuliakan Allah dan wajib dipertahankan oleh semua umat Islam. Yang keenam, mengakui kebesaran Allah dan kehebatan kerajaannya. Allah telah memperlihat kepada Rasulullah SAW keagungan kerajaannya yang tiada terbatas. Peristiwa ini mendidik manusia untuk merasa diri kerdil di hadapan Allah dan mengakui hakikat diri sebagai hamba Allah. Natijahnya, Isra Mi'raj merupakan mukjizat yang tidak dapat diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Justru itu, pelbagai pengajaran berharga yang terkandung di dalamnya hendaklah direnung dan dihayati supaya ianya dapat membantu memberikan nilai tambah dalam kehidupan, baik dalam usaha meningkatkan ketakwaan dan prestasi ibadah kepada Allah maupun untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.